Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kitab kita ni, Sabilul Muhtadin, Syekh Ahmad Arsyad Banjari pengarah dia dah. Dan kita nak bincang ni bab an-najasah wa izalatuha nah. Bab penajis dan cara menghilangkannya lah. Bab najis dan cara menghilangkannya. Nah, adapun kita baca kitab ni muka surat ketiga orang. Tak jauh ni. Adapun dalil menunjukkan atas najis anjing, maka iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyariqhu thumma yaghsilhu sab'a marrat." Riwayat Bukhari dan Muslim. Yakni apabila menjilat anjing ke dalam bejana seseorang daripada kamu, maka hendaklah ditumpahkannya akan air yang di dalamnya, kemudian maka dibasuhnya akan bejana itu 7 kali. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca sekali kan. Adapun dalil yang menunjukkan bahawa anjing itu najis ialah sebuah hadis berbunyi, "Idza ghalal qalbu fi ina'i ahadikum falyariqhu thumma yaghsilhu sab'a marrat." Apabila anjing menjilat ke dalam tempayan salah seorang kamu, maka hendaklah ditumpahkan airnya yang di dalamnya, kemudian dibasuhnya 7 kali. Hadis Nasa'i dan Muslim, kata Bukhari Muslim maksudnya. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lepas tu lagi hadisnya yang lain, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuhur ina'i ahadikum idza wala fihi al-qalbu ay yaghsilahu sab'a marratin awlahunna bit-turab." Awwalahunna bit-turab. Awalan hunna bit-turab. Jadi dia kata artinya suci bejana seorang daripada kamu apabila menjilat pada anjing, bahawa dibasuhnya akan dia 7 kali. Yang pertama daripadanya dengan tanah. Riwayat Muslim. Nabi sallallahu dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina'i ahadikum idza ghala fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin awwalahunna bit-turab." Artinya ulahunna bit-turab. Ulahunna bit-turab. Sucikanlah tempayan salah seorang kamu apabila dijilat anjing padanya yang tempayan ke bekas mana-mana, bahawa dibasuh 7 kali. Dan yang pertama dengan tanah. Hadis Muslim daripada Abu Hurairah. Maka suruh Nabi dengan menumpahkan air itu menunjuk ke atas najis mulut anjing dan air liurnya, kerana bahawasanya air itu jika tiada ia jadi najis, sebab jilat oleh anjing akan dia, nescaya tidaklah menyuruhkan Nabi dengan menumpahkan dia, kerana lazim daripadanya membuang buah harta lah, ada air tu harta dah. Maka itu ditegahkan daripadanya, asal-asal buah harta ni ditegah ni hari ni daripadanya, dan asal padanya demikian itu ketiadaan ta'abbud. Dan lagi bukan masalah ta'abbud, dan kita buat ni kan najis di setengah tu, perkara tu kan ta'abbud. Kita ketung, kita ambil semaya dah, bukan kita basuh punggung saja dah. Jadi kena ambil semaya juga. Kita ketuk ni tak payah basuh dah punggung tu dah. Kita ketuk pada nak ambil semaya dah. Kerana kita ta'abbud. Kita betul-betul ikut sebagai hamba Allah dengan tidak tahu musabab kita ikut perintah Allah dan Rasul, gitulah ta'abbud dah. Sebagai hamba yang tidak ada soal periksa lah, tak wajib tahu sebab dia pun. Okey, lepas tu dia kata dah, Nabi menyuruh menumpahkan air itu menunjukkan bahawa mulut anjing dan air liur najis. Kalau seandainya mulut dan air liurnya bukan najis, nescaya Nabi tidak menyuruh menumpahkannya mengikut mazhab kita, kan najis lah dah. Kerana dengan menumpahkan air berarti membuang harta. Sedangkan membuang harta terlarang dalam agama. Asal membuang harta ni harta dah, dosa. Air kita tak boleh tuhuk kosir dah. Kalau kita buat kosir membaz itu haram tu, so tiba-tiba kena buat benda tu, bermakna benda tu besar, najis lah dah. Asal demikian itu tidak termasuk ta'budi, bukan ibadah lah. Bukan masalah ibadah, masalah najis lah. Bukan masalah ibadah. Kita tak tahu sebab apa kena buat. Berapa semai subuh 2 rakaat, berapa semai Isya 4 rakaat, Isyak 4 rakaat. Jadi kita tak tahu sebab apa, kena ikut juga dah. Jadi hak ni tahu sebabnya najis, mengikut mazhab kita lah. Mazhab lain kata setengah-setengah tu, dia kata air liur anjing ni bukanlah najis mughallazah ni.
Ia adalah sebab benda tu Nabi tahu zaman dulu pun tahu bahawa ahli anjing ni ada unsur penyakit ni, iaitu penyakit anjing gila dan sebagainya dah. Nabi hanya suruh ahli anjing, babi tak ada suruh. Jadi dalil-dalil ni hadis ni tak ada babi suruh buai ataupun suruh cuci 7 kali. Cuma mazhab kita ni kias. Kias. Kan dia anggap najis. Situ dah najis mughalladhah. Pendapat masing-masing lah, dalil sama tapi pendapat masing-masing. Okey. Dan lagi pula taharah itu dah bersuci itu dipakaikan ada kalanya daripada hadas atau daripada najis. Taharah ni dua taharah. Suci daripada najis pun dipanggil taharah. Suci daripada batin ni ataupun kita ambil semaya ni pun dipanggil taharah juga dah. Daripada hadas ni, kekotoran batin lah ni kita ada. Tu pun dipanggil taharah juga. Dan tiada ada hadas pada bajana yang dijilat anjing. Kita buat air yang jilatan anjing itu bukan kerana hadas. Maka tertentulah taharah itu daripada najis jua. Jadi kalau buat cuci bekas dari jilatan anjing itu, tentulah kata najis. Pasal bukanlah hadas, bukan manusia, dia bekas dia. Maka bila sabitlah najis mulutnya dan air liurnya, padahal adalah mulutnya itu sebaik-baik suku anggotanya, maka yang tinggal daripada badannya dan tahiknya dan kemihnya atau air kecilnya terlebih utama najis. Ni kiyah lah. Ataupun kita kata mengikut mazhab kita ni, mulut dia paling mulia dah. Kita kalau antara badan kita, mulut mulia dah. Tangan kaki apa ni kuih mulia anggap. Jadi mulut pun najis, benda lain najis. Itu pendapat mazhab kita. Walau tak payah gitu. Dia kata tidak gitu dah. Dia kata air liur tu je. Bukan masalah mulut juga. Masalah air liur dia. Pasal air liur dia ada penyakit macam gila. Itu pendapat mazhab lain lah. Tak apalah kita bicara sini. Kata najis sebab tu dah. Taharah dapat dipakai untuk hilangkan najis atau mengangkat hadas. Dan hadas tidak didapati pada tempaya yang jilat anjing. Hadas tak ada lah. Tempaya tu bukan manusia. Hadas-hadasnya manusia dah. Kerana itu taharah di sini khusus untuk menghilangkan najis. Maka telah dinaskan bahawa mulut dan air liur anjing najis. Padahal mulut adalah anggota tubuh yang terbaik, maka selain itu termasuk badan dan kotorannya. Serta air kecilnya terlebih lagi lah najisnya. Jadi dia kata, kita kata qiyasul aula ada lebih utama dah. Lepas tu dia kata, adapun najis babi, maka iaitu dengan dikiaskan atas anjing kerana bahawasanya ia terlebih jahat kelakuannya daripada anjing kerana tiada harus memeliharakan dia dan mengambil manfaat dengan dia atas tiap-tiap hal dan lagi dinaskan atas haramnya dan disunatkan membunuh dia. Dah. Di babi pula dah. Adapun najis babi dikiaskan dengan anjing lah. Dalil khusus. Nabi kata suruh samuk. Babi tak ada, carilah. Tak ada dah. Bahkan Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Mazhab ia tak suruh pun samuk dah. Ada khilaf lagi babi pun dah. Jadi tak apalah kita ambil pendapat mazhab kita pun tak apa, tapi biar apa jangan over sangatlah. Kita tahu pendapat lain itu bukanlah untuk kita pakar juga kadang-kadang dah, tapi untuk kita tidak taksub sangat dah. Ni habis dah. Anjing tu lalu atas tanah, nak korek tanah pun. Kenapa benar tak fakih kita ngaji dah. Ada. Sedekah anjing ni masuk dari rumah Nabi pun masuk dah. Nabi kan pernah sekali mereka Jibril tak boleh masuk rumah Nabi. Lepas tu Nabi tanya apa, kata ada anjing. Dia salah satu sebab lah. Jadi salah satu sebabnya anjing. Jadi Nabi tak boleh masuk lah anjing. Tapi nak nyebutnya anjing tu Nabi tak sama pun kata ke apa lalu dia dah. Bahkan anjing tu kencing dalam masjid Nabi pada. Nabi tak suruh basuh pun. Ada sahihnya Nabi suruh jiruh tu air kencing orang Badui tu kencing dalam masjid dah. Waktu hak lain tak ada bunyi pun dah. Jadi tidaklah kita anggap serupa dah. Tak apalah nak yang begitu. Adapun najis babi dikiaskan dengan anjing kata. Pasal dalil khusus tak ada dah. Bahkan babi lebih jelek lagi dari anjing. Kalau kira nak kira buduhnya, busuknya, apa cemarnya dah. Dengan tolurnya dah dia babi lebih teruk dah. Dengan kotor tu dah. Jadi kita sebab itu ya kias dengan babi dengan anjing dah. Sebab itulah kira tu sajalah dari segi dalil khusus tak ada. Kerana itu tidak boleh melihara dan mengambil manfaat daripada babi lah. Kerana itu dinaskan haramnya dan sunat membunuhnya. Jadi babi ni boleh bunuh.
Pasal dia kotor dan menyebar penyakit dan macam-macam dah tak. Dan tak boleh makan macam-macam dah. Lepas tu syahadan adalah segala haiwan itu dengan menilik kepada sucinya dan najisnya pada ketika hidupnya, dan kuburan daripada matinya itu 4 bahagian. Jadi semua binatang haiwan kalau dilihat dari segi najis dan sucinya semasa hidupnya dan sesudah matinya, ada 4 macam lah, 4 jenis lah. 4 macam, 4 jenis. Bahagian pertama dah, barang yang suci pada ketika hidupnya dan kemudian daripada matinya, dan itu manusia dan ikan dan belalang, sama ada manusia itu muslim atau kafir, kerana Allah Ta'ala memuliakan ia akan anak cucu Adam dan dengan firman-Nya walaqad karramna bani Adam. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan akan anak cucu Adam, maka setengah daripada memuliakannya bahawa tiada dihukumkan bagi bangkainya dengan najis. Sama ada bangkai yang Islam ataupun yang kafir, ada firman Allah Ta'ala, innal musyrikuna najasun. Artinya hanya sahaja sekalian kafir musyrik itu najis, maka dikendaki dengan dia najis i'tiqadi. Najis yakinilah mereka itu atau menjauhi mereka itu seperti menjauhi najis, bukan najis badan mereka itu. Maka dari kerana inilah mengikut Rasulullah SAW akan perkataan akan pertawanan dalam masjid. Jadi orang kafir ditawan dalam masjid dia. Kalau najis tak boleh tawan dalam masjid dah. Itu pertama dah. Tunggu sikit lagi dah. Iaitu pertama bahagian dikira najis di segi haiwan ataupun manusia ke apa ni tak. Dilihat dari segi najis dan sucinya semasa hidup atau sudah mati, bagi 4 macam dah. Pertama, suci waktu masa hidup dan sudah mati dah. Lepas mati pun masih suci lagi dah. Tak jadi bangkai dah. Suci lagi dah. Jadi masa hidup pun suci, masa mati pun suci. Itu manusia. Ikan ni. Dia mapuh sendiri bangkai dia, kita boleh makan dah. Bukan macam nate lembu ke apa tu, kita nak sembelih dah. Ikan belalang gitu juga. Belalang pun mapuh diri ko. Tak payah kita tak sembelih pun mapuh. Kita kena tu lah. Boleh makan dah. Baik manusia yang muslim maupun kafir. Kerana Allah muliakan anak cucu Adam dengan firman-Nya walaqad karramna bani Adam. Artinya, dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, surah Al-Isra ayat 70. Surah Isra ayat 70. Jadi Allah muliakan bani Adam. Maka sebahagian dari kemuliaan diberikan kepada manusia bahawa bangkainya tidak dihukum najis ni. Manusia ni bangkai dia mati dia. Mayat manusia ni tidak dikira najis. Baik jenazah orang muslim ataupun bukan muslim. Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Artinya sungguhnya orang musyrik itu najis. Surah At-Taubah ayat 28. Jadi masukkan dengan najis ini ialah najis i'tiqadi, najis i'tiqadnya saja, atau disuruh menjauh dari mereka seperti menjauh dari najis, tetapi bukan najis tubuhnya. Kerana itulah Rasulullah pernah mengikat tawanan orang kafir dalam masjid. Nabi pernah ikat orang kafir dah. Mengikat tawanan orang kafir dalam masjid dah. Jadi bila-bila dengar jadi masjid ni kalau najis juga, sudah tentulah orang kafir dikeluarkan daripada masjid. Tu dah. Jadi orang kafir tu bukan masjid. Tu satu dalil lah. Dah. Okey, tu bahagian pertama. Dan bahagian kedua dah. Jenis yang kedua. Macam yang kedua dah. Barang-barang yang najis ia pada ketika hidup dan kemudian daripada matinya. Hidup pun najis. Mati pun najis. Iaitu anjing dan babi dan anak daripada keduanya, atau anak salah satu daripada keduanya dengan haiwan yang suci dan anak-anaknya, dan jikalau ke bawah sekalipun sampai ke bawah sekalipun gitu tu jenis yang kedua dah. Jadi yang kedua ni yang najis pada waktu hidupnya dan juga setelah matinya, iaitu anjing dan babi dan anak dari kedua binatang ini, atau anak dari salah satu dari keduanya dengan binatang yang suci yang lain dan keturunannya sambung menyambung. Gitulah maksudnya dah. Sambung menyambung. Semua keturunan dia pun kira najis mengikut mazhab kita ni. Anjing dan babi dah. Okey, ketiga. Dan bahagian yang ketiga, pula jenis yang ketiga, barang yang suci ia pada ketika hidupnya dan najis ia kemudian daripada matinya, dan jikalau dengan disembelih sekalipun. Sembelih pun jadi najis juga. Itu sekalian haiwan yang tiada dimakan yang lain daripada manusia dan lain daripada anjing dan babi seperti bagal. Keldai lah.
Bagal dan keldai dah. Lebih kurang dah berkeldai. Semuanya bukan bagal ni. Kacukai kuda dengan keldai gitu lah. Dan gajah. Dan harimau. Dan kucing. Dan kera. Dan tikus. Dan seperti burung. Merak. Dan helang dah. Dan barang sebagainya. Tu hak tak boleh makan. Ikut mazhab kita banyak lah. Mazhab Maliki ni paling luas lah. Boleh makan dah. Orang yang keruga apa. Kita banyak lagi tak boleh makan dah. Ketika yang suci ketika hidupnya dan najis sudah matinya sekalipun disembelih. Kita sembelih pun najis lagi dah. Itu semua binatang tidak dapat dimakan selain dari manusia, selain dari anjing dan babi. Seperti bagal dah. Kacukai kuda dan keldai lah. Keldai, gajah, harimau, kucing, kera, tikus dan seperti bangsa burung yang itu bermerak lah. Berulang dan yang seumpamanya lah. Jika umurannya mencengkam agan lah. Bermerak pun tak boleh juga. Kali lebih kurang burung helai kali tak. Yang pentingnya dia tu burung yang mencengkam memangsa tu mengikut mazhab kita lah. Mazhab Hambali ke apa ya. Dia kata boleh lah. Okey, tu jenis yang ketiga dah. Jenis keempat pula dah. Dan bahagian keempat, barang yang suci ia pada ketika hidupnya. Adapun kemudian daripada matinya, maka baginya tafsir. Jika mati ia dengan disembelih syar'i, maka iaitu suci. Dan jika mati ia dengan tiada disembelih syar'i, ikut syarak lah, maka iaitu najis. Iaitu sekalian haiwan yang dimakan yang lain daripada ikan dan belalang seperti unta dan lembu dan kambing dan seperti burung, merpati dan ayam dan barang sebagainya, maka masuk dengan kata sembelih syar'i anak haiwan yang halal yang mati dalam perut ibunya sebab disembelih ibunya dan perburuan yang mati dengan ditanda, itulah maksudnya dipanah dah oleh ataupun diterkam oleh anjing lah, perburuan dah, dikekeh oleh anjing perburuan, ditangkap oleh anjing perburuan yang maklum, dia belajar lah dah, yang dia ma'alim, yang dia ajar ma'alim lah. Dan perburuan yang mati dengan anak panah, maka haiwan itu suci lagi halal dimakan. Kerana yang tersebut jadi sembelihan pada syarak, inilah sekalian hukum haiwan. Jadi kata sininya, keempat binatang jenis keempat ni yang suci ketika masih hidup dan sudah matinya diperinci. Kita tengok perinci dah. Ada perinci. Kalau mati dia sembelih secara syarak, maka suci. Dan kalau matinya yang tidak, yang disembelih secara syarak, maka termasuk najis. Jadi bangkai najis. Ialah semua binatang yang dapat dimakan yang lain dan ikan dan belalang. Selain ikan dan belalang lah. Seperti unta, sapi, lembu lah. Kambing dan golongan burung seperti merpati, ayam dan sebagainya. Maka masuk dengan pengertian disembelih secara syarak ialah anak binatang yang halal yang mati dalam perut ibunya. Kerana ibunya disembelih. Ibunya disembelih, kita boleh makan. Termasuk anaknya dari perut pun boleh makan juga. Dan binatang perburuan yang mati digigit oleh anjing terlatih. Okay. Jadi binatang perburuan gigit mati tu kena gigit oleh anjing terlatih. Memang kita latih dia dah. Bukan makan untuk dia dah, tapi memang tangkap tu untuk kita walaupun dia kekeh sampai mati dah. Binatang beruang yang mati kerana anak panah. Jadi anjing tadi jadi macam alat dah. Dia jadi macam alat dah. Ini pun timbul masalah lah. Dalam Quran sebut ni, tangkapan anjing ni boleh makan. Dan tidak disebut kena samuk ke apa tu lah. Tak sebut tu samuk ni. Dah tak sebut dah. Jadi Allah Alam lah. Jadi tu jadi perbahasan. Ini mazhab lain kata tidak bukan masalah. Apa dia panggil bukan masalah najis tapi masalah ta'abbudi dah. Tu hujah dia lah. Tak apalah. Binatang beruang yang mati kerana nak panah. Kita panah nanti dengan niat kita panah tu nak tangkap dia, nak makan dia. Jadi kita panah tu mati dia. Kerana panah kita boleh makan dia walaupun tak ada sembelih dah. Maka binatang itu suci dan halal memakannya kerana semua itu termasuk dalam pengertian disembelih menurut syarak. Inilah hukum binatang dah. Jadi kena faham itu diperbolehkan dah. Okey, adapun fadlah haiwan ataupun anggota haiwan, maka yang najis daripadanya darah yang mengalir, dan jikalau ada yang mengalir daripada ikan atau darah yang tinggal
pada tulang dan pada daging binatang yang disembelih sekalipun, tapi dimaafkan darah yang tinggal pada tulang dan pada daging yang disembelih. Jadi ada pun anggota tubuh batin, benda ataupun fadlah lebih-lebih lah anggota dalam tubuh binatang yang termasuk najis ialah darah yang mengalir baik dari darah ikan atau darah yang tinggal pada tulang dan daging binatang yang disembelih. Namun dimaafkan darah yang tinggal pada tulang dan daging yang disembelih. Kicuk. Okey, jadi tak boleh ada daging setengah tu wajib waswah pula dah. Dia nak kira darah dari daging ni. Basuh dah lama lah, basuh hari lama basuh daging. Takut ada darah tu, tak apa. Darah tu tidak mengalir dah. Dia melekat di tulang ataupun daging tu, dimaafkan lah. Basuh sikit-sikit sudah lah. Jangan nak kuat-kuat dah. Kena faham tu. Setengah orang benda tu pun jadi masalah bagi dia ni. Darah yang hak sembelih tu mula tubuh darah tu dah. Pas sembelih tu nak tubuh darah tu dah. Darah tu atau dia makan ni dah. Kita sembelih tu tubuh darah. Dia tubuh dah banyak darah tu pasal tu lah saluran darah dah. Yang paling banyak jadi jaga tubik. Lebih-lebih lagi tu kalau kita tak basuh pun boleh makan tu. Nah. Kalau kita boleh makan betul dah. Kalau tak boleh kena goreng dulu tapi tak basuh pun boleh makan dah. Daging-daging tu kita ambil lepas kita sembelih mapuh tu, molek tu. Kat daging tak basuh tu, pakai kat goreng lalu dah. Makan boleh dah. Boleh dah dah. Dari segi hukumnya boleh dah. Tak basuh pun boleh dah dah. Pasal dia bukan darah mengalir walaupun melekat darah-darah sikit-sikit tu, bukan darah mengalir dah. Bukan dia katakan haram. Najis bukan dah. Dan ada riwayat Aisyah dan sebagainya begitulah dia masuk daging tubik darah lagi kata daripada daging tu. Jadi nak ceritanya dimaafkan benda gitu dah. Dan dikecuali diistisnakan daripada darah ni 8 perkara, maka iaitu suci dan najis, iaitu kuda dan tihal. Bukan ni kabdun, bukan kuda ni kabdun tak ada titik ni. Kabdun dan tihal. Gapo ni kabdun tihal ni dipanggil hati dan limpa dah. Dan alaqah dan mudghah dan mani. Gapo maksudnya? Kumpulan darah janin, kumpulan darah daging, kumpulan daging janin lah, mudghah, alaqah dari Quran ada sebut dah. Dan mani iaitu air mani lah. Tidak najis benda ni. Dan laban. Ada bukan laban dan lain-lain. Dan lain-lain yang keluar keduanya dengan warna darah. Dan darah telur yang tiada fasik. Dan kasturi. Dan jika ada kasturi pun dia kira tidak najis. Dan jikalau diambil ia daripada bangkai sekalipun, kasturi ni kita ambil daripada usah ke apa dah. Jadi benda ni ada bau kasturi jadi wangi perut dia, tali pusat perut dia dah. Jadi kalau dia walaupun mapuh, tiba-tiba dia mapuh dah. Tapi ada kasturi di perut dia tu kita ambil dari kat bangkai sekalipun tak kira najis. Jika ada kasturi itu beku. Beku dah syarat dia dah. Tetapi jika ada ia cair, maka itu najis juga kerana mengikut ia bagi bangkai seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dah. Gitu. Okay, jadi dikecualikan darah-darah tu ada 8 macam yang dikira darah tapi dikira dia tu dimaafkan dan boleh makan. Hati dah. Hati limpa gitu dah. Hati limpa. Hati lembu, hati ayam tu boleh makan lah. Mengikut mazhab kita. Mazhab Hanafi tak boleh pula dah. Tu kalau orang kita ada orang Pakistan ke ada orang India Pakistan pak kita ni. Yang mazhab Hanafi tak ambil lah. Kita bisa aja lah kita tak ambil pun dah hati dengan ni pun kata kita makan wuduh nah. Dan kita dia tak jumpa lagi mazhab Maliki tu dia kata mazhab Syafi'i makan wuduh nah. Dia tak makan sotong, ketai tak makan dah. Udai tak makan dah orang mazhab Hanafi dah. Ikan je boleh makan mazhab dia dah. Letih dah, letih nak. Sebab itu orang India Pakistan kalau dia kuasa tepi pantai jadi mazhab Syafi'i dah. Tak tahan lah sekarang perut dah. Ni igak. Ikan saja dah. Padahal lauk tu macam jenis sebuah mak nikah ada dah. Ada udang, ada soto, ada ketai, benda-benda yang sedap lah dah. Tiba-tiba ikan saja je makan. Bukan dia jadi ramah jugalah. Macam di Mani Bari dah. Pengarah kitab Fathul Mu'in dah.
Dia ni Syekh Manibari tu dia mazhab India Pakistan lah dia orang. India dah. Tapi dia bermazhab Syafi'i dah. Tulis kitab pula. Fathul Mu'in dah. Siapa disyarah oleh ulama Mesir pula I'anatul Talibin. Tapi nak bunyinya Fathul Mu'in tu kitab dia rujukan besar dalam mazhab Syafi'i tu. Dia karya oleh orang India. Yang tepi patah Al-Malibari tu ikut mazhab Syafi'i dia. Walaupun secara umumnya majoriti orang-orang India ni dan Pakistan ke apa tu bermazhab Hanafi dah. Tak apalah kita-kitanya hati lipa ni kita boleh makan dah. Gubalan darah calon janin maksudnya perut sembelih gapo-gapo tu. Kita sembelih lembu ada gubalan darah berdarah ni. Gumpalan darah tokok kita kata dia kira boleh makan kot. Darah mengalir kita cerita dah darah mengalir tak boleh dah. Kalau benda tokok daging yang melekat di tokok-tokok tu termasuk regular kita makan tak ada masalah. Gubalan daging calon janin tadi gumpalan macam darah dah. Lepas tu gumpalan macam daging pula benda tokok. Kita kira kalau darah pun darah tu tokok. Orang kata ni baca darah tapi tokok tapi boleh makan lah. Nak boleh makan darah mengalir dah. Lepas tu kalau ada air mani kebenaran tu boleh makan juga. Air keluar dari kecuali air yang keluar dari mana? Keluar keduanya dengan warna darah. Keluar keduanya dengan warna darah. Yang air keluar dari keduanya dengan warna darah. Daripada mana ni? Warna gapo lah ikutlah air warna darah sama mana pun bukan lagi air mengalir. Macam darah hak mula dah. Ni macam darah tertinggal, air dah tertinggal lah sikit-sikit tu dimaafkan dah. Darah telur yang bukan dari telur busuk. Dah. Telur ada darah sikit-sikit tu dimaafkan juga. Tapi kalau telur tu panggil telur temelah dah. Telur hak busuk bangar tu tak boleh makan lah, jadi kira najis juga dah. Kasturi sekalipun diambil dari bangkai dia. Kalau kasturi itu beku tapi kalau cair termasuk najis kerana mengikuti hukum bangkai seperti yang akan terangkan kemudian. Di kasturi ini kita boleh ambil walaupun rusuh atau mati dah tali pusat dia tu kita boleh ambil walaupun mati dah ibu dia ke anak dia ke mati ke apa ke dah tali pusat tu kita boleh ambil buat kasturi kali tokok kali beku dah. Kalau cair tu baru dikira najis lagi dah. Kalau mati dah bangkai tiba basuh lagi tali pusat dia tu ataupun kasturi tu tak boleh ambil lah dah. Okey. Demikian lagi najis nanah dan danur ni ada beradik dia lah nak. Jadi pun nanah juga dah. Dan air furut dan air luka dan air cicak air cicak dah cicak dah. Jika ada sekalian itu berubah warnanya dan baunya najis juga dia kata dah. Demikian lagi nanuh, danur, air koreng, air luka dan cicak sekalipun berubah warna dan baunya. Sepertinya darah-darah lain tu kira najis lah dah. Benda-benda gitu nak nanuh ke apa najis dah. Sedaya upaya lah kalau kita semaya ada nanuh ke apa kita cuci ataupun kita ikat sikit kat semaya tak ada masalah dah. Darah tu bit sikit nanuh tu bit sikit tak apa dimaafkan lah. Tapi keadaan asalnya benda tu kita tak boleh biarkan meleleh-leleh sebab dia kira najis dah. Dan demikian lagi najis muntah dah. Najis muntah iaitu barang yang keluar daripada makanan atau minuman kemudian daripada sampai ia kepada ma'idah dah, perut dah. Dan jika belum tetap ia dalam ma'idah dan belum berubah ia sekalipun dah. Dan jika kena kena bala demikian dan jikalau belum tetap ia dalam jikalau kena bala seorang dengan muntah nescaya dimaafkan daripadanya barang yang kena kainnya atau lainnya dan jikalau banyak sekalipun seperti darah bergais terbaca kan.
Juga muntah dah. Jadi muntah ni najis dah. Ialah barang yang keluar daripada perut, baik makanan dan minuman. Sekalipun belum lama tinggal di perut, serta belum berubah lagi. Kalau dia masuk mentah dari perut, loyo tu muntah ni. Loyo muntah ni, perut apa loyo muntah ni, keracunan ke apa. Muntah tu dikira najis. Walaupun tak berubah, bangun dia tak dia berubah lagi pun ada juga dah. Kalau pakaian dan lainnya kena muntah sekalipun banyak dimaafkan seperti darah tumor dah. Jadi kalau kena muntah tu, dia kata maaf pula dah. Tak ada kata najis dah. Kalau kena pakaian dan lainnya kena muntah sekalipun banyak dimaafkan seperti darah tumor dah. Pakaian dimaafkan. Makanan dan minuman yang belum masuk ke dalam perut, para ulama berbeza pendapat dah. Kalau masuk sikit, luak dah. Ataupun tak dia masuk dalam kadar perut lah. Adakah jadi kira najis? Khilaf ulama dah. Kata Syekh Khafa, makanan itu mutanajis jua, yakni kena najis. Syekh Khafa ni kata najis lah. Walaupun tak ada sampai dari perut. Dan kata yang lainnya iaitu suci pula. Yang kedua, ada kata suci. Soal yang kedua. Inilah yang dijazamkan oleh Syekh Khatib Syarbini dalam ni dalam kitab dia ni, mungkin murid muhtadah. Dan ialah diiktimakkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tufah. Ni Tufatul Muhtaj pun iktimak gitu juga dah. Dan demikian lagi najis sekalian tahi dan kemih air kencing, dan jikalau tahi ikan dan kecing ikan dan belalang dan burung dan haiwan yang tiada baginya darah mengalir sekalipun, melainkan tahi dan kencing dan lain-lain daripada keduanya daripada sekalian fadilah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka itu suci sekalinya, maka itu dibilangkan daripada khasais Nabi SAW. Demikianlah diiktimakkan oleh Syekh Khatib Syarbini dalam Mughni, kerana mengikut bagi fatwa syekhnya, dan yang diiktimakkan Syekh Ramli dalam Nihayah, kerana mengikut bagi fatwa bapaknya, dan ialah yang dijazamkan oleh Imam Baghawi dan lainnya, dan ialah yang disahkan oleh Qadi Husain dan Subqi dan Barozi dan Zarkashi, dan ialah yang difatwakan dengan dia oleh Balqini, dan kita kata Ibnu Rif'ah ialah yang yang aku iktiqadkan akan dia, dan kata Qayati, iaitulah yang hak sebenarnya gitu di perbahasan. Jadi Syekh Khafa berkata makanan itu mudah najis. Ya ini kena najis lah. Jadi Syekh Khafa tu dia kata walaupun tak ada sampai dari perut, najis lah. Dan kata yang lainnya suci. Pendapat lain pula kata suci. Gitulah. Ya, kira kat Khafa sajalah sini nak. Tok Ramah kata kalau tak sampai dari perut ni, tubik pula najis tu Khafa saja. Hak lain tu macam Ramah hak katanya. Tubik kalau tak ada sampai dari perut, luak tubik juga, kira najis lah. Itu Ramah kata. Pendapat yang kedua inilah pendapat yang kata tak najis tu, yang dikuatkan oleh Syekh Khatib Syarbini, Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, Ramah dah. Dan juga termasuk najis kotoran, kotoran yang ni dan air kencing. Najis termasuk najis ni kotoran ni, tahi-tahi dan air kencingnya. Sekalipun tahi dan air kencing ikan, belalang, burung dan binatang yang punya darah yang mengalir sekalipun, kita kena kira najis. Mengenai fudalah, yang ni fudalah ni pun kita bicara tadi lah, iaitu sesuatu yang keluar dari tubuh Nabi ni. Kita Muhammad SAW semuanya suci kerana terhitung dari kekhususan Nabi SAW. Ini ada perbahasan lah, bah panjang dia kena nama ni. Kitab ni banyak pendapat je. Tapi dari segi perbahasannya panjang lah. Kita baca dulu pendapat dari kitab ni lah. Mazhab Syafi'i lah. Jumhur Mazhab Syafi'i kata ni lah. Demikianlah dikuatkan oleh Syekh Khatib Syarbini dalam kitabnya Mughni Muhtaj lah, yang sesuai dengan fatwa syekhnya. Jadi kalau kita kira kitab Syarah Minhajut Talibin ni hak mudah sekali, Mughni Muhtaj lah. Ini tak beli sangat tali pun banyak sikit dah. Kalau kitab Tufah dengan kitab Nihayah ni payah lah. Lebih muktamad dari mazhab Syafi'i ni. Tapi dari segi mudah faham ni kita baca kitab Mughni Muhtaj lah, Khatib Syarbini lah. Dan Syekh Ramli dalam Nihayah yang sesuai dengan fatwa ayahnya. Syekh Ramli ni ada Ramli ayah, Ramli anak dia. Jadi ayah dia dah. Ada kitab Nihayah. Nihayah tu anak dia, Syekh Ramli anak dia. Imam Baghawi, Qadi Husain, Qadi mazhab Syafi'i lah dah.
Qadi Iyad mazhab lain ni. Qadi Husain ni mazhab Syafi'i. Taqiyuddin Subki, Barizi, Zarkashi, Bulqini, Ibn Rif'ah dan Fataki. Berkata itulah yang benar. Jadi dia kata itulah yang benar, iaitu tidak najis. Air kecil Nabi, tahid Nabi ke apa tidak najis. Itu mengikut pendapat ulama ni lah. Adapun Imam Rafi'i dan Imam Nawawi maka mengesahkan keduanya dalam Syarah Saghir dan Tahqiq akan fadalah Nabi ni, kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti fadalah sekalian yang lainnya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia menjauhi akan dia daripada dirinya dan membasuh ia akan dia, inilah qaul jumhur fuqaha. Tu dia dah. Sebab ni bukan riwayat belaka dah. Imam Rafi'i ni besar, kalau kita kira Imam Rafi'i ni Nawawi ni dia sezamil lah, kira bukan sezamil, Imam Rafi'i ni awal sikit dah. Imam Nawawi ni yang ambil lah kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajiz tu Imam Rafi'i dah. Lepas tu dia beringkaskan dengan Minhajul Talibin ke apa tu dah. Jadi benda yang jadi rujukan lah Imam Rafi'i awal sikit daripada Imam Nawawi dah. Tapi kalau kira agak lebih muktamad Imam Nawawi daripada Rafi'i lah. Imam Rafi'i ni lebih besar daripada imam lain lah. Jadi kalau kita kira bertentangan, sebenar keadaan asal kita nak pakai Imam Nawawi, bukan pakai Imam Khatib Syarbini ke, Syekh Ramli ke, Imam Ibn Hajar Al-Haytami ke, Syekh Ramli ke, Imam Baghawi ke, Taqiyuddin Subki ke, semuanya kita kena, kalau kira nak kira sekadar taklid dah, tanpa tengok hujah, sepatutnya kita kena ikut ulama yang besar tu Imam Nawawi lah sepatutnya dah. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dalam Syarah Saghir menerangkan yang benar bahawa fadalah ni air kecing berok Nabi ke apa ni sallallahu alaihi wasallam sama saja dengan fadalah manusia lain, tahid dan kecil orang lain ya. Kerana Nabi sendiri selalu menjauhinya daripadanya dan membasuhnya. Inilah qaul jumhur fuqaha. Tapi kena ini jumhur fuqaha. Tiga mazhab lain ke, mazhab besar, mazhab Syafi'i sendiri pun hak mereka awal dulu, ramah dulu, dia kira jumhurnya, majoritinya ulama zaman dulu mengatakan tahid Nabi kecil Nabi najis. Walaupun ada kita cerita riwayat ada sahabat bukan minum tahid dah, minum air kecil Nabi. Nabi tak ada nak kecil malam-malam zaman dulu ke jambe tak ada. Nak kecil ke jauh. Nak kecil malam-malam sikit bawa kecil-kecil sikit-sikit tu payah. Pada kecil dalam bekas lah nah. Kecil dalam bekas ni berhadiah dia ke sahabat ni. Lebih minum nah, minum riwayat tu. Dan jadi minum riwayat tu Nabi kata dia tak akan sakit perut kan, nanti ingat dah. Tak apalah. Yang pentingnya benda tu adakah dikena najis atau tidak, jumhur ulama mengatakan walaupun itu dibenarkan kerana sahabat tu ia telah panggil telajak cinta pada Nabi dah. Telajak Nabi, berkat Nabi dimaafkan dah. Dimaafkan. Tapi adakah sahabat besar lain, sahabat yang lebih besar seperti Abu Bakar, Umar, ada isteri-isteri Nabi yang dekat dengan Nabi ambil air kecil Nabi minum? Tak ada sahabat pun riwayat. Dan memang tidak ada riwayat benda begitu. Ada cerita riwayat yang sahabat yang peringkat awalnya yang telah baru masuk Islam ni taksub bukan taksub, kata tak sangat cinta pada Nabi menyebabkan dia ni dia kira berkat belaka pahal kecil Nabi betul lah. Dan Nabi nak kata cakap kata benda haram nak sumpah dah pasal dia ni telajak panggil Mahjibul hal ke apa dah. Istilah dia panggil orang yang macam dimaafkan kan telajak cinta tu dimaafkan macam mok lah. Kalau ada anak jatuh sungai kau, nah, kita takut anak dia lemah tu, dia sendiri tu anak berani terjun atas dah. Nak selamatkan anak dia, kononnya macam dia boleh selamat, padahal dia tak pandai berani juga. Jadi adakah kita kata mak dia bunuh diri? Tak boleh kata bunuh diri kerana dia ni tak sengaja dah. Kerana dia ni telajak cinta pada anak dia tu, telajak terjun dalam sungai. Begitu juga dalam bab sahabat yang minum air kecil Nabi ni. Ulama kata bukan kerana benda tu tak najis. Tapi kalau najis sekarang mana pun kerana dia dimaafkan bagi dia, orang tidak dah. Pasal dia ni telajak gila cinta pada Nabi, maka dia dimaafkan. Gitulah. Begitu darah Nabi ke apa begitulah. Jadi bab darah orang kecil Nabi gitu dah. Janganlah telajak abad lah. Jangan telajak abad je taksub. Masalah Nabi sekau habis keturunan Nabi habis-habis buat gitu juga berat lah. Jadi tu jangan benda yang kita kena perhati dah. Tidak jadi benda yang jangan jadi nampak uduh Islam dah kerana taksub sangat ni, jadi tak comel pula dah. Okay, seterusnya masalah jikalau memakai binatang akan biji-bijian kemudian maka dimuntahkannya atau diberakkan dia
diberatkannya akan dia, maka ditilik kepada biji itu jika ada ia keras. Sekira-kira jika ditanamnya secara tumbuhlah ia, maka iaitu suci dengan dibasuh dan halal dimakan, dan jika tiada seperti demikian itu, maka itu najis. Kalau binatang memakan biji-biji dah, makan biji-biji kemudian muntahnya atau berok dah, maka dilihat kalau biji-biji tak ada kerah. Kerah maksudnya tidak hacur dari perut binatang tu, kerah lagi. Tubik macam dia mula makan, siapa tubik tu benda tulur dah, kerah kekur nah. Dan kalau kita tanam dia boleh tumbuh buat benih dah. Kalau tanam tu buat benih dapat tumbuh, kalau tanam maka suci dengan membasuhnya, dah halal dimakannya. Tapi kalau tidak seperti itu maka dihukumnya najis. Okey, lepas tu demikian lagi najis mazi dengan ijma', iaitu ia air. Dan dia yang keluar tiada lazat ketika bangkit syahwat. Dan adalah ia pada musim dingin, tuai mazi, putih, warnanya lagi kasar. Dan pada musim panas, kuning, warnanya lagi halus. Pula dah. Putih warnanya lagi kasar kalau musim sejuk. Kuning warnanya lagi halus kalau musim panas, kata nah. Dan terkadang tiada kerasan, tak kasih ada terperasa keluarnya, dan adalah mazi itu terlebih ghalib pada segala perempuan daripada lelaki-lelaki, istimewa pula tak kala bangkit syahwat mereka itu. Mazi. Okey, kita bincang ni ada bahan ni nak takrif mazi. Dan mereka juga mazi dihukumkan najis ialah lendir keluar dengan tidak terasa lazatnya pada saat bangkit syahwat. Tu mazi dah. Kalau musim dingin berwarna putih lagi kasar, dan kalau musim panas warnanya kuning lagi halus, dan keluarnya kadang-kadang tidak terasa dah. Tak terasa betul-betul. Ini kata dah. Mazi ini kebanyakannya keluar dan perempuan terutama pada saat bangkit syahwat lagi banyaknya. Tu mazi. Tu kira najis lah dah. Kena basuh gitu lah dah. Demikian lagi najis wadi pula dah. Tadi mazi ni wadi pula. Dengan ijma' pakar ulama, iaitu air yang putih lagi keruh, lagi kasar pada ghalib yang keluar mengiringi kencing atau tak kala menanggung sesuatu yang berat ni. Buat kerja berat ke apa dah. Jadi najis wadi pula, air wadi tu dah ditetapkan balik ijma', iaitu air yang putih lagi berwarna keruh dan kasar yang kebiasaannya keluar mengiringi air kencing atau di waktu mengangkat benda yang berat dia. Dia kata gitu. Lepas air kencing terangkat benda berat. Basuhlah dah. Demikian lagi najis jarrah. Najis jarrah iaitu barang yang dikeluarkannya oleh unta atau kambing daripada makanan yang dalam perutnya tak kala ia menggeliga. Dia masa muak ada masanya nak mutah ni. Gitu dah. Dan demikian lagi najis mirarah, iaitu najis mirarah iaitu hempedu dah. Iaitu hempedu yang hitam atau yang kuning. Inilah sekaliannya fadalah dah, kelebihannya najis atas itlaq. Jadi dan juga najis jarah, kita baca sekali. Dan najis jarah itu makanan yang dikeluarkan oleh unta atau kambing dan dalam perutnya, ketikanya dari dalam perutnya. Ketika merasa muak, maksudnya mutah tu tubik dah. Najis jarah ni maka dia keluar oleh unta dah. Jadi ni ia kata unta dan kambing ni dimaafkan lah. Bukan maaf, dia kira najis lah ni. Benda keluar dari unta dan kambing ketika merasa muak tu tubik dah. Jadi jenis najis mirarah pula iaitu empedu yang berwarna hitam atau berwarna kuning. Empedu warna hitam dan kuning. Inilah jadi empedu dah warna hitam dan kuning kan ada empedu dah. Jadi kata najis ini. Jadi sekali tarik ke empedu dah. Inilah semua macam fadalah yang najis secara umumnya. Gitulah dah. Mana kita lagi dah. Adapun air liur dan air mata dan air hidung dan air hingus dan peluh dan mani dan air susu dan alaqah dan mudrah
Jika ada ia daripada anjing atau babi atau daripada anak yang jadi daripada keduanya atau daripada salah satu daripada keduanya dengan haiwan yang suci, maka iaitu najis sekaliannya. Semua tu najis. Adapun air liur, air mata, air hidung, hingus, keringat, air mani, air susu, gumpalan darah dan gumpalan daging, calon daging janin binatang anjing daripada binatang anjing dan babi atau anak dari kedua binatang itu atau anak dari salah satu binatang tersebut dengan binatang suci lainnya termasuk najis. Kira najis. Lepas tu, dan jika ia daripada haiwan yang lain daripada itu, maka itu suci sekaliannya melainkan air susu haiwan yang tiada dimakan yang lain daripada manusia, maka itu najis. Jadi tapi kalau berasal dari binatang lain dan kedua macam binatang yang lain dari kedua macam binatang itu dianggap suci lah, melainkan air susu binatang yang daging tidak dapat dimakan selain daripada manusia, maka dianggap najis. Jadi ada natal mazhab kita kan banyak lagi natal tak boleh makan tu. Tadi benda tu pun ibu bapa dia tak boleh makan dah. Natal tu jadi susu dia ke apa dia tak boleh makan belakang. Susu kucing ke susu harimau ke tak boleh lah ikut mazhab kita lah. Air susu manusia suci baik air susu lelaki atau air susu wanita yang belum balik atau yang keluar sesudah mati pun air susu tu manusia tak haram dah. Adapun air susu manusia maka itu suci jua, dan jika ada ia daripada lelaki atau daripada perempuan air susu yang belum balik atau ada ia keluar kemudian daripada balik daripada matinya sekalipun kalau lepas mati pun tu air susu masih dikira suci. Adapun air liur yang mengalir daripada mulut orang yang tidur, jika diyakinkan keluarnya daripada maidah daripada perut seperti adalah warnanya kuning lagi berbau busuk, maka iaitu najis, iaitu seperti balgham. Jadi yakinkan keluarnya daripada maidah. Dan jika tiada yakinkan keluarnya daripada maidah, seperti diyakinkan keluarnya daripada kepala atau dada atau daripada mulutnya jua atau syak, akan jadi demikian itu maka iaitu suci jua, tetapi barang siapa kena balak dengan dia maka dimaafkanlah daripadanya. Barang yang kena kainnya atau badannya, dan jika ada ia banyak sekalipun maka iaitu seperti darah yang mengalir jua dah. Perut Air liur yang mengalir dari mulut orang yang tidur, dari mulut orang yang tidur. Orang tidur ni tubik air liur air liur basi ke apa. Jika dia kena keluar dari perut dia berwarnanya kuning dan berbau busuk, maka termasuklah najis. Kalau yakin Tetapi kalau tidak yakin, masalah tak yakin kalau keluar dari perut seperti dia kena keluar dari kepala dah. Rasa ni tak apa pun keluar daripada kepala dah, daripada tekuk kepala dalam mulut. Terdagu dari mana-mana keluarnya bukan daripada perut, maka dianggap suci. Suci katakan tak sampai daripada perut tidak berpunca daripada perut alir tu Dan apa sahaja terkena benda tadi dimaafkan, seperti pakaian badan sekalipun banyak yang dikiaskan dengan darah tumor, darah darah kutu ke apa ni Jadi benda tu dimaafkan walaupun banyak, kalau tubik alir banyak pun dikira maaf kena yakin baru kira najis. Tak yakin dikira tak najis lagi. Dia betulnya bau busuk sangat lah, bau sikit-sikit tak kira najis lah kira gitu. Kita ni lama dah tak apalah, setakat tu sajalah perbahasan kita tentang berapa contoh najis sebagai apa kita nak kenal berapa najis yang kira utama lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.